Okey, sekarang, sekarang sudah 8:30, so I guess kita boleh start, siaran langsung kita. Pertama sekali, terima kasih kerana menyertai siaran langsung, komuniti Sisa Sifar yang pertama dalam bahasa Melayu. Uh, saya berbangga untuk yang menjadi yang pertama menjadi host dalam bahasa Melayu untuk, mmm, me bersama-sama dalam komuniti, dalam pelbagai bahasa menyebarkan, info-info yang pentinglah. And then, pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elsie, berasal dari Sabah. So, hello yang dari Sabah tu. So hari ini saya akan, mungkin akan berbahasa baku, mungkin akan campur dalam bahasa, slang Sabah dan juga akan, mungkin berslang KL. So kamu boleh komen mana yang lebih selesa untuk didengari. Uh, Tetamu kita pada malam ini adalah, Ruth Yap, juga berasal daripada Sabah dan beliau adalah pengasas Zero Waste Sabah. So, untuk sesiapa yang ingin lebih mengetahui tentang Zero Waste Malaysia dan juga Zero Waste Sabah, boleh follow Instagram dan juga, Instagram dan juga Facebook kami. Um, dan sebenarnya malam ni, sesi siaran langsung adalah, sesi pra-rakaman or pre-recorded, kerana terdapat beberapa isu dan, kami telah menjalankan temu ramah terlebih dahulu kepada tetamu kami, Ruth Yap, tapi saya, host Elsie, masih berada di dalam siaran langsung ini seperti biasa. So, penonton yang datang malam ni boleh komen, boleh share. Saya akan membacakan komen-komen anda yang menarik. Mungkin ada petua, mungkin ada story. So, do comment below. So malam ni, saya akan memulakan, sesi siaran langsung komuniti kita. Saya akan, basically, saya akan membacakan soalan dan video akan dimainkan di mana Ruth Yap akan menjelaskan jawapan terhadap, soalan tersebut. So pertama sekali, mengapakah ini adalah sesi prarakaman dan di manakah anda? Hai semua, saya Ruth Yap dan saya adalah pengasas Zero Waste Sabah. Pertama sekali saya ingin meminta maaf kerana saya tidak dapat buat video live kerana saya berada di sebuah pekan yang kecil namanya Tuaran dan ia terletak di pantai barat Sabah. Okay, jadi apa yang saya boleh buat hanya merakamkannya dan seterusnya upload. Ya, so Ruth Yap sekarang berada di kampung halaman. So, line ataupun masalah network tidak begitu membantu lah di dalam live session kita. So Ruth Yap berasal daripada Tuaran, Sabah dan adalah pengasas Zero Waste Malaysia. Saya pula daripada Papar. So, soalan seterusnya, berapa lama anda telah menjalani gaya hidup Sisa Sifar dan apa yang mencetuskan pemikiran menjalani gaya hidup ini? Saya telah mengamalkan gaya hidup Sisa Sifar ni sejak tahun 2018 lagi, selepas saya menyertai kumpulan Facebook Zero Waste Malaysia. Sedikit latar belakang tentang saya sebenarnya graduan dari Universiti Malaysia Sabah, Sains Marine, dan selepas tamat pengajian saya telah menceburi dalam bidang pemeliharaan dengan WeCheck Malaysia. Okay? Dan masa tu kami membuat pemeliharaan terumbu karang dan juga lautan. Semasa itu saya giat memberi pendidikan kepada para pelajar sekolah dan juga komuniti di pulau-pulau. Dan saya memberi pendidikan tentang alam sekitar kepada mereka. 3 tahun bersama dengan WeCheck telah membuka mata saya terhadap ancaman alam sekitar akibat daripada aktiviti-aktiviti manusia. Dan seringkali saya terasa tidak berdaya kerana saya rasa masalah pencemaran ini terlalu serius sekali dan terlalu besar
dan ramai yang masih tidak mempunyai kesedaran untuk memelihara alam sekitar. Dan pernah sekali seorang penceramah berkata kepada saya, "You are fighting a losing battle." Maksudnya saya sedang memerangi sebuah peperangan yang sedang kalah. Dan kata-kata semua ini terpaku ya di dalam minda dan ingatan saya. Dan selepas dengan Reef Check Malaysia, saya berpeluang untuk pergi ke New Zealand dan di sana saya terdedah dengan cara pengurusan sampah mereka. Mereka banyak menggalakkan rakyat mereka untuk mengasingkan sampah dan juga membuat kompos baja. Okay? Tetapi masa tu saya masih tidak tahu lagi tentang masalah sampah. Secara peribadi, saya selama ini telah mengamalkan tabiat untuk membawa beg sendiri ke supermarket. Okay? Ini telah bermula sejak masa saya dengan Reef Check Malaysia lagi. Okay? Tetapi kalau masuk di pasaraya, saya masih lagi memilih barang-barang yang dibungkus dengan beg plastik yang sangat banyak. Okay? Saya masih menggunakan straw, saya masih mengambil plastik apabila membeli sayur-sayuran dan ikan dari pasar. Okay, jadi sangat minimal. Okay, apa yang boleh buat pada masa saya boleh buat pada masa itu sangat minimal sekali. Oh, dan saya juga masih membuang sisa organik saya ke dalam tong sampah. Sehingga tahun 2018 saya telah menyertai Zero Waste Malaysia dan di situ mata saya terbuka dengan betapa banyaknya cara yang masih kami boleh buat untuk memelihara alam sekitar. Saya kagum dengan member-member di Zero Waste Malaysia yang selalu berkongsi cara mereka. Contohnya membawa beg sendiri ke dalam pasaraya, membawa bekas sendiri ke pasaraya, membawa balang gelas untuk membeli bubble tea. Dan semua ini merupakan langkah-langkah yang bagi saya sangat ekstrim. Tetapi pada masa yang sama, dia sebenarnya sangat praktikal dan sangat mudah dilakukan jika seseorang itu ingin mengamalkan gaya hidup sisa sifat. Kadang-kadang saya rasa lucu, tetapi pada masa yang sama saya rasa logik juga kerana semua langkah-langkah ini memang membantu dalam pengurangan sisa sampah. Dan bagi saya rasa gaya hidup sisa sifar ini seolah-olah telah memperkasakan saya untuk terus memelihara alam sekitar walaupun saya tidak lagi menceburi dalam bidang pemeliharaan. Okay. Saya amat bersetuju bahawa langkah-langkah gaya hidup ini mungkin kelihatan ekstrim ataupun melampau untuk sesetengah orang, tetapi sebenarnya seperti yang tetamu kita Ruthia cakap, langkah ini tidaklah sesukar yang mana seperti yang digambarkan. Contohnya membawa beg yang boleh dipakai semula ke shopping mall ataupun membawa bekas apabila kita hendak membungkus makanan, itu tidaklah sebenarnya begitu sukar dan tetapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit, kita dapat membantu mengurangkan sisa sampah. Apakah pendapat penonton pada malam ini? Adakah mengamalkan cara hidup sisa sifar mudah ataupun sukar? Ya, kami ni memberikan pendapat, Cik. Bubble tea ni macam motivasi ramai untuk kurangkan kegunaan plastik. Betul-betul. Ramai telah menggunakan metal straw ataupun straw besi ataupun juga glass jar dan juga banyak macam-macam cara untuk menggunakan plastik cup ketika membeli bubble tea. Yes, bubble tea sedap tetapi banyak menyebabkan sisa sampah. Soalan seterusnya, bagaimana pandemik mempengaruhi hidup anda? Pandemik COVID-19 ini telah memberi banyak masa kepada saya di rumah dan dengan itu saya dapat membuat kompos yang merupakan R kelima, gaya hidup sisa sifat. Okay, dan kompos itu saya dapat guna untuk bercucuk tanam. Okay, disebabkan masa yang saya ada sekarang di dalam tangan saya.
Saya dapati saya memahami dengan lebih mendalam dan bercucuk tanam, menanam sayuran dan buah-buahan. Saya juga membuat makanan sendiri seperti roti dan keropok kerana semua ini dapat mengurangkan sampah. Dan disebabkan saya ingin menambah kompos saya juga telah membanyakkan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Betul, sememangnya musim PKP ni kita akan lebih cenderung untuk masak di rumah dan untuk pengetahuan penonton yang tidak mengetahui apakah itu kompos, kompos adalah salah satu cara di dalam 5R, 5R iaitu rot. Rot adalah reput steal R lah, iaitu di mana sisa makanan kita akan dicampurkan, akan diproses. Selalunya akan dicampurkan dengan tanah dan beberapa bahan lain dan hasil kompos ini kemudian dapat digunakan semula ke dalam tanaman sebagai baja. So kompos ni sebenarnya kita daripada sisa makanan kita, kita kompos dan kita hasilkan lagi makanan yang baru. So untuk sesiapa yang ingin mencuba boleh mencuba step kompos lah. Soalan seterusnya, bagaimanakah aktiviti atau kesedaran sisa sifar di kawasan komuniti anda di Sabah? Pergerakan gaya hidup sisa sifar ini di Sabah masih berada di peringkat awalnya. Contohnya, hari saya nak kongsi, hari itu saya pergi ke pasar dan saya telah membeli sebiji tembikai. Masa tu saya dah kehabisan beg. Jadi saya pun memeluk ataupun memegang tembikai itu balik ke kereta saya yang diletak tidak jauh dari pasar itu, lebih kurang 10 kaki sahaja. Dan masa itu terdapat seorang makcik penjual yang ternampak gerak-geri saya. Dia pun melaung kepada saya, "Oh adik, kenapa tidak bawa bakul? Tiada bakul ke?" Orang Sabah di sini panggil plastik tu bakul ya. Jadi saya pun laung kembali kepadanya. Saya kata, "Oh makcik, kereta saya dekat saja, tak payah plastik. Nanti sampai di rumah buang juga." Justru makcik tu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Seolah-olah dia mengasihani saya kerana saya tidak ada bakul. Dalam hati saya tergelak. Sebab itu menunjukkan kesedaran gaya hidup hijau ataupun gaya hidup sisa sifar di sini masih lagi sangat rendah. Tetapi itulah hakikatnya di Sabah. Budaya plastik ini telah diserap ke dalam budaya harian tanpa kita sedari. Di mana kita rasa seolah kalau kita menolak plastik itu ia suatu perkara yang janggal pula, yang aneh untuk orang ramai. Tetapi saya percaya dan saya yakin bahawa pergerakan sisa sifar ini akan berkembang di Sabah. Kerana saya kenal ramai member Zero Waste Sabah yang berkobar-kobar untuk pergerakan ini. Saya juga berpendapat begitulah, kesedaran sisa sifar belum begitu tinggi di kalangan komuniti Sabah Sarawak di mana menolak plastik kelihatan janggal, kelihatan macam wow. Saya pernah pergi ke pasar di daerah saya, bila saya membawa beg reusable tu, aunty tu akan tanya, "Cukupkah? Kenapa bawa beg ni? Kenapa tidak pakai plastik?" So mungkin daripada action kita, daripada perlakuan kita, kita boleh share kepada aunty-aunty ni semua macam mana, kenapakah sebab kita melakukan macam tu untuk menggalakkan komuniti di kalangan kita untuk terus menolak plastik. Namun saya juga merasa kesedaran di Malaysia ni ada juga, tetapi mereka belum berani atau bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan bumi. Maksudnya belum berani untuk do the action. Contohnya menjalani gaya hidup sisa sifar. So kita punya tetamu Ruth Yap ada di our live session dekat comment section. Hello Ruth. Hello semua.
Okey. So, soalan seterusnya, apakah 3 tip ataupun petua utama anda untuk hidup secara sisa sifar? Tip paling utama untuk memulakan gaya hidup sisa sifar, terdapat 3 tips. Tip yang pertama adalah mula dengan langkah yang senang. Okey, contoh apa langkah yang senang untuk bagi saya pada mulanya. Nombor 1, sediakan kit sisa sifar apabila keluar dari rumah. Dan saya ada juga kit zero waste untuk keluar jalan-jalan, dan juga Betul. kit zero waste untuk membeli ikan dan sayur pada hujung minggu. Contoh yang seterusnya, gantikan bahan pakai buang dengan bahan yang boleh diguna semula, ataupun reusables seperti pet modest kain, lampin kain, cawan haid. Semua ini dapat mengurangkan sampah. Dan contoh yang terakhir, asingkan sampah anda kepada sisa organik dan barang yang boleh dikita semula. Rancangkan pembelian anda. Jika nak beli ikan atau sayur, kit sisa sifar yang lain pula harus disediakan seperti yang saya katakan tadi. Tip ketiga, kalau gagal sisa sifar untuk sehari, jangan putus asa. Teruskan lagi, cuba perbaiki Betul. sebab nanti kamu akan dapati kamu akan lebih baik dari segi merancang dan dari segi pengurusan sampah, dan juga anda akan menjimat duit dan masa. Of course, sampah anda pasti berkurang. Hmm. Saya amat bersetuju dengan ayat kita punya tetamu, jangan putus asa. Kerana tiada manusia yang sempurna. So, bila saya pun pengalaman peribadi start hidup secara zero waste, sisa sifar, daripada pertama kali bermula tu tidaklah terus switch bertukar begitu mudahlah. Kita akan lupa sebab kita sudah ada tabiat yang sedia ada. Tetapi apa yang saya telah cuba lakukan adalah membuatkan uh, gaya hidup sisa sifar ni one step at a time. Maksudnya satu langkah ke satu langkah. Mungkin kita start daripada menolak plastik, selepas tu kita menolak straw, dan kita try untuk membawa bekal bekas sendiri untuk membungkus makanan. So dia adalah cara yang dari satu ke satu untuk menjadikan cara hidup zero waste ni semakin mudah dan hebat, sebab kita tidak akan dapat berubah sekelip mata. So jangan putus asa. Yes, betul Daniel. Mula-mula memang akan pelik, tetapi selepas itu akan makin berani dan rasa tidak susah setelah dia menjadi tabiat baru kita. Soalan seterusnya, apakah perubahan cara hidup sisa sifar anda yang paling banggakan dan rasa patut dimulakan lebih awal? Pertukaran gaya hidup sisa sifar yang paling saya bangga adalah dengan menggunakan beg yang saya upcycle dari beg Milo dan beg beras, dan juga membawa bekas sendiri apabila membeli ikan. Sebab saya rasa yang ini memang boleh dilakukan dan seharusnya dilakukan dengan lebih awal. Sebab ia telah membolehkan saya mengurangkan banyak sampah setiap hujung minggu. Dan saya selalunya berkongsi dengan orang ramai cara-cara ini sebab cara ini memang boleh dilakukan, dan dia tidak memerlukan wang yang banyak untuk bertukar ke amalan gaya hidup ini. Betul, sebenarnya gaya hidup sisa sifar ni ada yang kata mungkin akan menyebabkan lebih banyak kos ataupun sebagainya. Tapi sebenarnya gaya hidup sisa sifar akan dapat menjimatkan duit kita juga sebenarnya. So, pengalaman peribadi saya menggunakan reusable sanitary pad ataupun tualak wanita yang boleh digunakan semula untuk period kita yang ada setiap bulan untuk apabila kita datang haid, kita akan menggunakan pad itu dapat dibasuh dan
kita tidak perlu membeli baru setiap bulan. Kos yang setiap bulan ada telah berkurangan bagi saya. So, sebenarnya lebih mudah dan lebih praktikal. Yes, someone said, so yes, your Hansun bags are amazing, terutama yang dibuat daripada bag Milo. So betul, banyak jenis bag yang boleh dibuat daripada bahan-bahan plastik dan paling penting ialah menjadi kreatif dalam upcycling, maksudnya menggunakan semula bahan-bahan seperti ini. Dulu saya Ruthia berkata, dulu saya malu nak bawa keluar beg Milo upcycle saya. Lepas join Zero Waste Malaysia, jadi berani sebab saya tidak keseorangan. Betul, anda tidak keseorangan. Kita ada community untuk sama-sama mengubah gaya hidup ini dan menjadikan norma mengurangkan sisa ini lebih biasa, lebih normal. The new normal, Cik. So, soalan seterusnya, apakah cabaran terbesar untuk menjalani gaya hidup sisa sifar dan bagaimana anda mengatasinya? Cabaran yang paling besar untuk saya dalam amalan gaya hidup sisa sifar ini adalah saudara-saudari yang datang ke rumah saya. Dan saya percaya ramai zero waster di luar sana tahu apa yang saya katakan. Okay? Sebab kalau untuk seseorang zero waster di rumah, kamu memang dah ada sistem, okay? Sampah apa ke mana, okay? Sisa organik nak ke mana, plastik jenis apa yang tidak boleh dibawa masuk ke rumah. Okay? Jadi jika ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang datang sini, memang sistem tu akan hancur. Okay? Jadi pesanan saya kepada semua ialah jangan stres. Okay? Jangan stres. Okay, penting sekali apabila kita berada dalam perjalanan sisa sifar ni, kami pun mesti steady di minda. Okay, jangan terlalu ekstrim sehingga menggadaikan hubungan yang erat di antara saudara-saudari dan kawan-kawan anda sekalian. Ya, apapun saya rasa gaya hidup sisa sifar ini tidak boleh dipaksa ya, sebab ini memang pilihan seseorang. Betul-betul. Kita sebagai zero waster, orang yang mengamalkan gaya hidup sisa sifar, kita tidak boleh terlalu ekstrim lah dalam mengamalkan gaya hidup ini, sebab gaya hidup sisa sifar ni adalah nilai peribadi yang tidak boleh dipaksa kepada orang lain. Tapi apa yang kita boleh bagi tahu adalah mengkongsikan maklumat, mengkongsikan pendapat, mengkongsikan cara-cara, dan mungkin daripada kita punya perkongsian tu dapat memberikan semangat ataupun inspirasi kepada orang-orang di luar sana yang mungkin ingin mencuba tetapi ragu-ragu macam itulah. So, soalan seterusnya, apakah kebaikan ataupun faedah untuk menjalani gaya hidup sisa sifar? Kebaikan sisa sifar. Saya rasa pergerakan sisa sifar ini bukan sahaja yang membolehkan seseorang itu menjadi lebih bijak, sebab seseorang itu akan lebih baik dari segi merancang masa, dari lebih baik dari segi merancang pembelian, okay? Dan ia juga boleh menjimatkan duit, menjimatkan masa, dan juga memperbaiki gizi makanan. Sebab banyak makanan segera dibungkus dalam beg plastik, dan apabila kita cuba untuk menolak plastik itu, kami akan dapati bahawa kebanyakan makanan yang berkhasiat tidak dalam bungkusan pun. Okay, contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran, sebenarnya semua itu tidak ada bungkusan, dan apatah lagi kalau ditanam oleh tangan sendiri, maka memang zero waste dari segi itu. Dan saya harap orang ramai akan bertimbang untuk mengamalkan gaya hidup sisa sifar ini. Kerana apabila anda bermula untuk mengamalkan gaya hidup sisa sifar ini, minda anda akan cenderung untuk memikir tentang alam sekitar, dan secara semula jadi segala keputusan yang dibuat dari segi pembelian
akan berkaitan dengan alam sekitar. Dan saya rasa itulah kebaikan sisa sifar ini. Kerana bukan sahaja ia berfokus kepada cara untuk mengurangkan sampah. Okay, ramai orang ingat zero waste ini hanya semua berkaitan dengan sampah, hanya semua berkaitan dengan kita semula. Tetapi tidak. Sebaliknya, dia boleh menyebabkan seseorang untuk menggunakan sumber dan bahan secara lebih mapan dan lebih lestari. Dan itulah yang saya ingin menyampaikan kepada anda semua. The message, the essence of zero waste adalah lebih daripada itu. Betul. Saya amat bersetuju dengan pendapat Ruth. Cara hidup sisa sifar ni sebenarnya bukan sahaja membantu kita memulihkan alam sekitar, tetapi juga akan berjaya menambahkan nilai-nilai di dalam diri kita sendiri dari segi pengurusan diri dan terutama sekali mungkin menjimatkan wang kita sebab kita tidak perlu membeli terlalu kerap dan akan lebih memilih barang-barang yang lebih berkualiti untuk mengurangkan sisa sifar dan meningkatkan kualiti hidup kita. Ya, dan seterusnya, soalan seterusnya, apakah kaitan SDG UNDP dengan gaya hidup sisa sifar? Dan untuk mereka yang kenal dengan Sustainable Development Goals, UNDP SDG, anda akan mendapati bahawa pengalaman gaya hidup sisa sifar ini sebenarnya telah dicerminkan di dalam kesemua 17 matlamat Sustainable Development Goals. Yes, betul. Memang sama dengan kita punya matla-matla. So kalau ada orang penonton-penonton di live section ini ingin memberikan pendapat ataupun pengalaman-pengalaman dalam mengamalkan hidup sisa sifar ataupun yang bakal ataupun yang sedang merancang, boleh tanya soalan ataupun memberikan cerita-cerita yang boleh dikongsikan di live comments dan tengok bagaimana komuniti kita boleh membantu satu sama lain. Seterusnya, soalan apakah nasihat terakhir Ruth sebelum kita menamatkan sesi? Tips advice saya yang terakhir sekali, teruskan berjuang untuk gaya hidup sisa sifar ini, dan kalau ada apa-apa, stres ke apa ke, share saja di dalam Facebook Zero Waste Malaysia, Zero Waste Sabah, sebab anda bukan seseorang dalam perjalanan ke gaya hidup sisa sifar ini. Itu saja. Terima kasih. Hai semua. Okay, terima kasih Ruth atas perkongsian itu tadi. Betul-betul untuk sesiapa yang merasakan like, saya mau mula dari mana, siapa mau refer, siapa mau rujuk, penonton semua boleh sentiasa follow media sosial Zero Waste Malaysia dan juga Zero Waste Sabah yang ada di Instagram dan juga Facebook. So, kita memang ada community yang boleh membantu satu sama yang lain lah. So memang tidak masalah untuk siapa-siapa yang sedang berfikir ataupun mungkin tiada idea mau start dari mana. Yes, thank you Suyi and Ruth. Boleh nanti kita Ruth cakap nanti kita kupi-kupi boleh. One day balik Sabah, after all this pandemic, kita boleh balik Sabah and kupi-kupi together. So saya rasa itu saja sesi live kita pada hari ini. It was memang adalah satu sesi yang saya rasa harap-harap boleh membantu komuniti kita untuk bermula dan juga untuk cover, untuk meliputi dalam pelbagai bahasa, dalam bahasa Melayu dan juga untuk komuniti yang di Sabah dan di KL, di mana-mana semua orang ada kesedaran bahawa zero waste lifestyle ni, gaya hidup sisa sifar sebenarnya perlu dan kita boleh mula di mana-mana, bila-bila dan kita ada everyone, semua orang untuk membantu kita. So
Sarah nak ikut balik Sabah, boleh Sarah, we go, naik gunung. Okay, thank you Liu Yan Cheng, thank you tonight. Thanks for a very good session. Terima kasih atas sesi ni. Kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Selamat malam. Selamat malam.